Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati barisan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbertuah ini kita diketemukan dalam satu majlis, yakni penjelasan tentang satu perjuangan. Kita mengenali UMNO sejak ditubuhkan 1946, tetapi kita belum mengenali sebenarnya bahawa perjuangan UMNO yang ditubuhkan ini adalah berlandas merupakan satu ibadah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah usia UMNO yang bertahan selama 60 tahun ini adalah hasil daripada pertolongan Allah. Kerana tertubuhnya UMNO pada tahun 1946 oleh tokoh-tokoh pada ketika itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi menyelamatkan sebuah bumi Islam yang pernah dijajah selama 446 tahun. Hasil kesedaran ini, maka lahirlah seorang tokoh, yakni Datuk On Jaafar Allahyarham, yang memikirkan betapa pentingnya orang Melayu yang hidup secara nafsi-nafsi, kesan daripada penjajahan selama 440 tahun dengan dasar divide and rule-nya. Maka orang Melayu yang hanya hidup terpinggir di kawasan-kawasan pedalaman. Tetapi hasil daripada pemikiran Datuk On dan juga ahli-ahli orang Melayu yang berpendidikan pada ketika itu, yang sebilangan besarnya adalah para guru, maka memikirkan bagaimana nak menyatu padukan orang Melayu. Maka disitulah gerakan demi gerakan dijalankan. Dan akhirnya sampailah pada satu ketika pada 11 hari bulan April tahun 1946. Maka 36 kesatuan Melayu dah bersetuju menurunkan tanda tangan untuk penubuhan UMNO. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa penyatuan orang Melayu, persetujuan orang Melayu daripada 36 kesatuan Melayu seluruh negara berketepatanlah dengan hadis Nabi, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah aw kama qala. Maka apa disabdakan oleh baginda Rasulullah, bersatulah kalian, sesungguhnya kejayaan pertolongan Allah kepada mereka yang bersatu. Jadi hasil daripada perjuangan tertubuhnya UMNO yang berlandaskan kepada apa disabdakan oleh baginda Rasulullah, maka sebab itulah UMNO dapat meneruskan perjuangannya. Hasil daripada penyatuan orang Melayu seperti mana dikehendaki oleh baginda Rasulullah, hasil daripada pertolongan Allah, maka hari ini UMNO dapat bertegak selama 60 tahun usianya. Merupakan parti yang tertua dalam negara hatta di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Apa ditegaskan Allah di dalam ayat ini, berpeganglah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi hasil daripada pertubuhan UMNO tadi ialah perpaduan. Maka Allah telah menegaskan bahawa perpaduan itu hendaklah dipelihara. Penyatuan ini hendaklah dipelihara. Karena perpaduan dan penyatuan inilah yang memberi kekuatan kepada perjuangan. Maka elakkan permusuhan. Elakkan persengketaan. Karena kita berpegang kepada tali Allah, makna jamaah. Menurut pandangan ulama mutabar terdahulu, khususnya Imam Al-Qurtubi, telah mengatakan bahawa tali Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah jamaah.
Apabila disebutnya jamaah di sini adalah penyatuan, ialah perpaduan. Dan Allah melarang kita daripada berbalah. Jadi maknanya di sinilah yang akan membawa kepada kekuatan orang Melayu. Dengan pegangan kepada hadis Nabi SAW, dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, yang menjadi teras kepada perjuangan UMNO. Inilah yang merupakan ibadah dalam perjuangan UMNO. Dan Al-Quran dan hadis adalah landasan. Apabila ditegaskan watasimu bihablillah jami'an wa la tafarruqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka digambarkan bagaimana permusuhan sebelumnya yang diceritakan di dalam ayat ini kaum jahiliyah sebelum datangnya baginda Nabi SAW dengan Islamnya dan membawa akidah kepada umat pada ketika itu. Mereka hidup dalam keadaan berpecah. Mereka hidup dalam keadaan berbonoh-bonohan. Mereka hidup dalam keadaan persengketaan dan peperangan. Tetapi atas pertolongan Allah, maka Allah telah menjinakkan hati-hati mereka. Akhirnya dengan akidah Islam, mereka bersaudara. Maka bersaudara ini merupakan nikmat. Jadi inilah yang ditegaskan dalam perjuangan UMNO. Bahawa perpaduan dan persaudaraan ini adalah nikmat. Apabila disebutnya nikmat, maknanya kita akan mengecapi keamanan. Dengan nikmatlah kita akan mencapai kesejahteraan hidup. Dengan nikmatlah kita akan mencapai kebahagiaan. Jadi, apabila ditegaskan Allah di dalam ayat ini jelas kepada kita. Dan disambungnya dalam ayat ini apabila disebut wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, sebelumnya mereka berada di tebing lubang neraka. Bagaimana keadaan umat jahiliyah dulu dalam keadaan bermusuhan. Mereka hidup dalam keadaan menderita. Mereka hidup dalam keadaan kemusnahan. Tetapi kalau dilihat kepada perjuangan dan negara kita, selama 446 tahun negara kita dijajah. Maka wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, sebelumnya mereka berada di tebing lubang neraka. Dan sebelum tertubuhnya satu perjuangan UMNO, pertubuhan UMNO, 446 tahun negara ini dijajah. Dan bagaimana kita melihat kehidupan masyarakat rakyat, khususnya orang Melayu, yang ditindas di zaman penjajahan. Hatta di zaman British. Hatta yang lebih teruk di zaman pemerintahan Jepun di dalam negara kita. Maka dipadankan dengan ayat ini, jelas. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Fa anqadhakum minha. Allah selamatkan mereka. Bagaimana yang disebutkan Allah selamat? Setelah adanya satu perjuangan penyatuan orang Melayu. Maka akhirnya nasib orang Melayu yang ditindas, yang ditekan, akhirnya dapat dibela. Hasil perjuangan UMNO. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Inilah keterangan-keterangan Allah yang jelas yang menjadi pegangan kita. Jadi oleh itu, dalam satu perjuangan yang bernama UMNO, hatta penyatuan orang Melayu, baik masa lampau maupun pada masa akan datang, elakkan permusuhan, elakkan persengketaan. Karena perjuangan UMNO ini akan membawa kejayaan kepada orang Melayu dan umat Islam di bumi Malaysia. Hatta penduduk-penduduk dalam negara. Kalau kita lihat kepada ayat berikut, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair. Apabila ditegaskan Allah, naklah ada di kalangan kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan. Jadi perpaduan yang diseru pada hari ini ialah kebaikan. Keamanan yang kita seru pada hari ini ialah kebaikan. Hatta agama, pegangan akidah di kalangan umat Islam menjadikan negara sebagai negara Islam, agama Islam sebagai agama rasmi. Inilah seruan kita kepada kebaikan. Seperti mana yang difirmankan Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf, yang kita menyeru kepada kebaikan. Kita nak elak daripada segala perkara keburukan-keburukan, segala perkara mazmumah dalam hidup masyarakat ini. Maka diterapkan dengan ajaran-ajaran agama.